Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita mulakan pengajian ilmu kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat nama Allah kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah sepanjang hidup bersama-sama pada malam insyaallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat. Warzuqna fahman wasi'an, rezekikan kepada kami kepahaman yang luas. Allah taj'alna min ulama'il 'amilin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allah taj'alna minal mukhlasin, jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan mencari keridhaan-Mu dan untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu. Ya Allah, Allah taj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan qada dan qadarnya, dengan kehendak, dengan takdirnya dua kita dapat bersama-sama pada malam ini. Hakikatnya pertemuan ini bukan baru terjadi pada hari ini, tetapi sudah biasanya lagi. Kita ini sedikit pun tidak terlepas daripada kehendak dan pentakdiran Allah. Maka hak Allah Subhanahu wa taala adalah Dia memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk membantu kita untuk semakin dekat dengan Dia. Dan hak kita sebagai hamba ialah bersyukur dan memandang kepada Allah. Tahu itu baru betul-betul ada sifat ketuhanan dan ada hak kehambaan dan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dan sedikit saya nak sebut mengenai dengan wabak coronavirus COVID-19 ni. Kita pun sedia maklum sudah sangat hampir dengan kita, sudah sangat hampir dengan kita. Bahkan ada di Taman Bukit Dahlia dengan ceritanya sekarang ni tuan-tuan, ya, viral berdebu tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, ala kulli halnya tidak terlepas juga daripada pentakdir sejak azal, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan semua sekali apa nak berlaku dan sebagainya tuan-tuan, ya. Cuma kita sebagai hamba ni adalah sebagai ujian tuan-tuan, ya. Bila kita melihat kepada ketentuan Allah, jangan sekadar kita tengok Allah buat yang sia-sia, jangan tuan-tuan, ya. Tengok alam, kita kena sebut dalam hati kita, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, apa yang kami tengok ni semua tak ada yang sia-sia tuan-tuan, ya. Jadi walaupun itu kehendak Allah, tetapi kita kena, walaupun itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kena pandang hikmah, kebijaksanaan Allah ataupun apa pengajaran yang Allah nak ajar kepada kita dalam setiap perkara yang berlaku di atas muka bumi ni. Jangan kita tengok ni saja-saja Allah buat ni. Tengok virus dah semakin hampir kepada kita, apa benda yang Allah nak ajar kepada kita. Jadi mungkin Allah nak kita lebih dekat kepada Dia, dan nak lebih mengharapkan ataupun lebih takut kepada Allah lebih daripada sekaliannya, dan nak itu ujian daripada Allah untuk Allah tengok hati kita akan kembali kepada siapa, tuan-tuan, ya. Jadi Allah juga nak menguji tauhid kita, tuan-tuan. Jangan takut kepada selain daripada Allah. Bukan tak takut ni maksudnya orang kata pergi cari pula, memang kena elaklah, tapi kita kena faham manfaat dan mudarat ni datang daripada Allah, bukan daripada makhluk. Hatta virus dan sebagainya, semua itu makhluk Allah. Jadi hari ini yang saya nak sebutkan tuan-tuan, kita ni sebagai hamba, tuan-tuan nak cari pahala. Nak cari pahala. Macam mana cari pahala? Pertama, kita bergantung kepada Allah. Yang kedua, kita amalkan sunnah Nabi, tuan-tuan, ya.
Nabi ajar kita bila datang hujan bala ni tuan-tuan, Nabi ajar kita satu doa. Itu yang saya nak sebut dengan tuan-tuan ya. Sebelum ni kita tak baca doa ni. Jadi bila ada hujan-hujan ni kita kena baca lah tuan-tuan ya. Doa ni kita sedia maklum tuan-tuan, mungkin kita maknanya jarang mengamalkannya dan ini dah masanya tuan-tuan ya. Nabi sebut maknanya kalau ada perkara-perkara yang tidak baik, amalkan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Amalkan yang itu tuan-tuan, pendek itu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nabi kata baca 3 kali tuan-tuan ya. Jadi kita buat amalan 3 kali pagi, 3 kali petang. Nabi kata kalau amalkan doa ini, insya-Allah Allah akan selamatkan daripada segala kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Kerana tak ada perkara yang bukan Allah cipta, semua Allah cipta pada hakikatnya tuan-tuan. Tapi kita sebagai umat Islam ni tak takut sebab kita ada Allah tuan-tuan ya. Jadi kita berserah kepada Allah lah tuan-tuan. Kita mengelak, tetapi bukan kita mengelak tu kerana kita nampak makhluk yang ada daya upaya, ada kuasa, tidak. Kita mengelak sebagai usaha ikhtiar kita dan kita nak tubuh badan kita sihat ni supaya kita boleh tambah amal, tambah zikir, tambah Quran dan sebagainya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena minta Allah umur panjang tuan-tuan. Jangan minta umur panjang sebab nak cari rezeki tuan-tuan. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu, kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Nabi, bila semakin panjang umurnya semakin sibuk dia dengan ketaatan. Dan Nabi kata seburuk-buruk manusia, semakin panjang umurnya semakin dia tidak mengenal kepada Allah, semakin banyak dosa dan sebagainya. Jadi memang kita kena jaga kesihatan kita tuan-tuan. Yang dah kena sakit makan ubat, jangan dah kena sakit tak pantang, dah kena kecil manis pagi-pagi kopi teh juga. Ini zalim atas diri sendiri, tak boleh tuan-tuan ya. Walau kita kata ustaz saya tahajud rajin dan sebagainya, tak apa, saya kecil manis pun, saya minum gula pun, saya minum teh pun, Allah jaga saya tuan-tuan. Itu sombong macam itu. Kita tak tahu kita bukan wali-wali Allah tuan-tuan ya. Orang yang dikaramah dan sebagainya, minum apa pun Allah tahan, kena racun pun Allah jaga dan sebagainya. Kita ni orang biasa, kena ikutlah kepada syariat yang biasa ni, usaha ikhtiar untuk jaga kesihatan kita. Sebab kita nak tubuh badan kita ni Allah panjangkan umur, dan memang menjaga hak diri itu wajib. Kadang-kadang ada orang sakit tak nak cari ubat, zalim, berdosa atas diri sendiri tuan-tuan. Sakit biar bertawakal tu tak betul tuan-tuan ya. Bahkan kita kadang-kadang kita kata jangan merokok lah. Kau merokok ni maknanya mencampakkan diri kau atas kebinasaan. Kau cari penyakit, berdosa haram. Kita pun kadang-kadang tak sedar buat dosa haram apa. Makan 2 pinggan haram tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila makan 2 pinggan, 3 pinggan tu maknanya boleh mendatangkan penyakit, boleh memenatkan badan kita dan sebagainya, boleh merosakkan buah pinggang, banyak kolesterol dan sebagainya tuan-tuan. Kemudian kita tahan kencing haram tuan-tuan. Sebab kita tahan kencing rosak kita punya fungsi badan ni, tahan berak dan sebagainya. Kita kadang-kadang nampak benda zalim ni, rokok aja. Adalah banyak perkara lain lagi yang Nabi SAW pernah sahabat datang, ya Rasulullah, aku tak nak tidur malam, aku nak bertahajud. Nabi kata jangan, merah muka Nabi. Maksudnya Nabi kata diri kamu ada hak yang akan ditanya oleh Allah. Siapa bagi diri kita tuan-tuan? Allah bagi kita sihat tak? Ini amanah daripada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis Nabi sebut al-mu'minul qawi, orang beriman yang sihat, yang kuat, ahabba ilallah, sangat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yang lembek, yang sakit dan sebagainya tuan-tuan. Yang dah sakit, jaga kesihatan, pantang untuk badan sihat untuk Allah supaya boleh beramal lagi banyak, Kalau kita sihat, ceramah pun alhamdulillah. Nanti kalau tak sihat tuan-tuan, ceramah pun lembek je tuan-tuan, tak semangat nak menyampaikan. Kita semayang pun tak larat je nanti tuan-tuan. Jadi maknanya zalim atas diri sendiri ini bila mana tak makan ubat dan sebagainya, makan kepilihan dan sebagainya tuan-tuan. Jadi memang kita kena jaga kesihatan kita tuan-tuan ya. Dapat pahala besar kalau kita jaga kesihatan untuk agama Allah. Jadi baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kata Nabi. Maksud dia a'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kemuliaan, kesempurnaan kalimah Allah tuan-tuan ya. Kalimah ni ulama sebut ialah penjagaan Allah. Kalimah ni adalah penjagaan Allah. Maksudnya kita berlindung dengan penjagaan Allah yang sempurna. Siapa boleh jaga tuan-tuan? Tak ada siapa-siapa tuan-tuan ya. A'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan mulia Allah, aku menjadikan kalimahmu yang sempurna sebagai pendinding diri aku. Setengah ulama mengatakan la ilaha illallah itu kalimah yang sempurna yang kita nak dalam kalimah tu. Jangan keluar daripada kalimah tu tuan-tuan ya. Jadi min syarri ma khalaqa,
daripada segala kejahatan yang Engkau ciptakan ya Allah. Jadi baca doa nah. Baca 3 kali, lebih-lebih lagi kalau tuan-tuan nak keluar petang-petang, tuan-tuan nak lah ni kita pun takut, tuan-tuan nak salam pun kita takut. Itu yang viral video hari ni, salam pakai bahu je, tuan-tuan nak salam pakai kaki lah dan sebagainya, tuan-tuan nak tu maknanya perkara begitu tu ialah ada sakit mana sakit, tapi jangan kita bermain-main pula, seronok-seronok pula kan. Ni perkara serius, kena muhasabah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita semualah daripada perkara-perkara begini, tuan-tuan ya. Jadi kena usaha jugalah, tuan-tuan baca doa dan sebagainya, insya-Allah. Baik tuan-tuan, jadi insya-Allah kita sambung kuliah kita pada malam ini. Tuan-tuan kalau ingat saya ada sebut tentang Aimuni minggu lepas. Tadi faedah lepas segudang memang dia nombor 1 lah. Dia akan pergi kepada negeri dan dia memang miskin kan, tuan-tuan. Bilik 2 dia nak sulung. Jadi mak ayah dia akan tanggung dia lagi jauh lah. Saya ada sembang dengan ayah dia kata memang dia tak mampu. Memang anak dia 2 orang masih ditaklis jemaah Imam Syafi'i, itu pun orang bantu RM100 dia top up lah. Dan Aimuni itu terpaksa dikeluarkan kerana dia tak mampu dah nak bayar untuk anak dia, tuan-tuan ya. Tapi Aimuni ni tuan-tuan, dia boleh baca satu hari 10 juzuk Quran, 10 juzuk tanpa tengok, tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan baca Amai Tasalun Al-Mulk pun tukar kita tuan-tuan. Surah Al-Mulk, surah Yasin baca 10 tahun pun tak ingat-ingat sama sekarang. Ni Aimuni ni 10 juzuk satu hari dia boleh baca tanpa tengok, dan dia baca 3 hari khatam lah, tuan-tuan. Dan dia dapat 40 kali sampai diberi syahadah lah, tuan-tuan ya. Dia orang yang sangat ingat kepada Al-Quran. Sebab ayah dia walaupun miskin, tapi ayah dia nak anak dia macam tu, tuan-tuan ya. Jadi maknanya tuan-tuan yang mungkin nak mengulurkan sedikit bantuan untuk dia, tuan-tuan, saya akan sampaikan, tuan-tuan ya. Dia menang tadi pun biasalah KPM, tuan-tuan, sijil dengan trofi, duit langsung tak ada. Maknanya kementerian ni memang bab-bab ni kurang, tuan-tuan ya. Dia bukan musabaqah jakim tak apa. Dan dia pun orang pemboja, Allah alam ya. Jadi tuan-tuan yang nak menyumbang tu, nak berikan dia sedikit keserokan, dan saya akan bantu sampaikan. Tuan-tuan letaklah sumbangan tuan-tuan atas meja ni nanti lah. Nanti letak je atas ni, nanti saya kutip berapa je lah, tuan-tuan, RM1 berikut, tuan-tuan lah. Dan dia akan pergi kepada negeri, kalau rezeki akan pergi kepada kebangsaan. Dan saya akan suruh dia, wahai Aimuni, niatkan, dia akan masuk 15 juzuk, tuan-tuan ya, untuk semua orang yang menderma kepada kamu. Dan mudah-mudahan tuan-tuan esok ada berkat pahala Al-Quran, orang-orang yang bacaannya bagus, dirinya cukup soleh dan sebagainya, akan datang pahala Al-Quran tu, tuan-tuan, dalam kubur sampai hari kiamat. Dan insya-Allah kata Nabi SAW, kullu mri'in, semua manusia di akhirat kelak, tuan-tuan, di padang mahsyar, tahta dhilla sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Tuan-tuan bangkit di padang mahsyar, kata Nabi, semua akan berada di bawah sedekah dia, tuan-tuan. Jadi kalau sedekah bukan perkara yang besar, maka datanglah pahala-pahala menaungi kepala, tuan-tuan. Nabi kata bangkit daripada mahsyar, Nabi sujud itu sebelum Nabi nak angkat kepala untuk Allah mulakan perhitungan, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Musa dan sebagainya. Lama ni, tuan-tuan, bukan sekejap. Jadi menunggu itu, Nabi kata semua orang akan berada di atas naungan sedekah masing-masing hatta yuqda, sehinggalah Allah akan menghukum. Qada ni menghukum bainan nas, maksudnya akan berada di bawah naungan sedekah masing-masing, tuan-tuan ya. Jadi saya akan niatkan itu, dan mudah-mudahan tuan-tuan yang mungkin nak hantar anak hafaz Quran dengan berkat memberi kebahagiaan kepada orang yang sangat susah. Rumah pun 2 bilik je, tuan-tuan, anak 6 orang, rumah 2 bilik, tuan-tuan. Saya ambil gambar rumah dia teruk sangatlah, tuan-tuan, rumah dia. Jadi mengembirakan orang yang soleh begitu, tuan-tuan, orang yang tak pandang pada dunia, orang yang nak kepada akhirat. Jadi keberkatan mereka ini mudah-mudahan, tuan-tuan, sampai kepada anak-anak tuan-tuan. Yang tuan-tuan nak anak-anak tuan-tuan hafiz Quran, Allah permudahkan dengan sebab kita maknanya membantu orang yang memang Allah dah jadikan dia seorang hafiz yang memang ingat kepada Al-Quran. Saya dah sebutlah 23 ingat, 24 ingat, 25 ingat. Abuk dah satu hari, 3 hari khatam, tak ingat apa, tuan-tuan nak. Jadi jarang-jarang budak-budak yang ada begini di akhir zaman. 1 dalam 1000. Itu tuan letak atas ni, insya-Allah saya kutip, tuan-tuan ya. Tak adalah, kalau tak ada tak apa, tuan-tuan ya. Tak kira bawa apa dah, tuan-tuan ya. Insya-Allah. Dan berkat hidup kita, insya-Allah. Baik, jadi kita tengok mengenai dengan pangkat zuhud ni, tuan-tuan ya. Zuhud kita dah tengok sebelum ni, tuan-tuan ya. Zuhud ni maknanya tidak menjadikan hati tu cenderung kepada dunia walaupun sedikit. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, sedia nak tulis, sedia standby nak tulis lah, sebab ni tak dalam kitab. Imam Hasan Al-Basri, seorang yang sangat zuhud. Bila ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri,
Wahai Imam Hasan Al-Basri, apa rahsia zuhud kamu? Tuan-tuan, bagaimana kamu ni boleh zuhud dengan dunia? Tuan-tuan, kita memang kalau boleh hati jangan ada dunia. Tuan-tuan, kalau kita hati kita masih ada kehendak-kehendak cinta kasih kepada dunia, Allah takkan masuk. Apa tuan-tuan? Sebab tu ulama kata kenapa Allah tidak boleh zahir dekat dunia, tuan-tuan? Sebab dunia ni sangat hina pada pandangan Allah, tuan-tuan. Nabi SAW lalu nampak bangkai kambing, nanti kata dunia lebih hina daripada bangkai kambing. Jadi macam mana? Sebab tu ulama kata antara sebabnya Allah tak layak berada di sini untuk dizahirkan. Maka Allah dalam syurga kita boleh tengok, itu tempat yang mulia, tempat yang bersih, suci, agung, tuan-tuan. Maka di dalam syurga semua ahli syurga akan melihat Allah di sana. Sini tak boleh sebab tempat dia terlalu hina, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maknanya jangan cenderung kepada dunia hati kita, sebab hati kita tempatnya Allah, tempatnya Allah. Jadi Allah jadikan kita ni untuk dia. Jadi bila hati kita ada perkara hina itu, tuan-tuan, nak kasihkan harta, cintakan kepada pandangan makhluk, tuan-tuan. Maksudnya masih lagi ada pandangan-pandangan kita kepada selain daripada Allah di alam pada hari ini, tuan-tuan. Hati ni ada dunia lah. Dunia ni 4. Apa dia, tuan-tuan? Makhluk, tuan-tuan ni. Makhluk, dunia, nafsu syaitan lah, harta dan sebagainya, tuan-tuan ya. Maksudnya menuju kepada perkara-perkara itu tanpa dibawa kepada Allah. Maksudnya habis pada dunia, itu dunia lah, tuan-tuan ya. Jadi benda-benda yang hina, yang busuk macam tu, kalau ada dalam hati kita, Allah tak masuk. Sebab tu kita kena zuhud. Nak berjalan kepada Allah, nak Allah kasih hati kita, jangan ada campur cinta pada dunia dan cinta kepada Allah. Jadi kena buang habis, tuan-tuan ya. Kehidupan kita ni 24 jam kita ni semuanya untuk Allah, baru dipanggil zuhud, tuan-tuan ya. Jadi Hasan Al-Basri, orang tanya, wahai Hasan Al-Basri, bagaimana kamu ni boleh laksanakan zuhud ni, tak ada cenderung pada dunia nasuh ni? Hati kamu ni fokus kepada Allah, ibadah kamu pada Allah, tak ada untuk makhluk, harta benda kamu untuk Allah. Maksudnya untuk Allah semua sekali, tuan-tuan ya. Itulah orang yang paling beruntung, tuan-tuan ya. Bila kehidupan dia sentiasa mencari Allah, maka kaya dia akhirat kelak, tuan-tuan ya. Jadi tak ada lalai buang-buang masa, tak ada lah. Sebab itu semua perkara dunia. Bila perkara dunia tidak zuhud. Kata Hasan Al-Basri, aku ada 4 perkara yang aku buat, tuan-tuan ya. Pertama, kata Hasan Al-Basri, aku tahu rezeki. Kata Hasan Al-Basri, kalau dapat rezeki, tuan-tuan ya, aku tahu ditentukan oleh Allah. Dan kata Hasan Al-Basri, Allah dah catat rezeki aku sejak azali. Dan kata Hasan Al-Basri, rezeki aku sekali-kali tidak akan diambil oleh orang lain. Kalau memang itu rezeki aku, rezeki aku. Jadi bila aku tahu begitu, aku tenang dalam mencari rezeki. Aku tak pusing, aku tak berebut. Kalau memang itu rezeki aku, dia akan datang pada aku. Tapi kalau bukan, dia akan pergi pada orang lain. Kita kadang-kadang berebut pangkat, berebut projek, berebut itu. Kita maknanya kadang-kadang terlalu sibuk dengan perkara-perkara itu sampai kita lupa Allah sudah mengawal segala-galanya. Banyakkan berserah diri, tuan-tuan. Maknanya kalau betul rezeki itu untuk kita, Allah pasti akan datang. Tak ada siapa boleh lawan takdir Tuhan. Tak ada siapa boleh lawan, tuan-tuan, ataupun boleh tolak rezeki yang Allah sudah tulis kepada kita 4 bulan dalam perut ibu lagi sejak azali. Jangan takut, kena yakin kepada Allah SWT, tuan-tuan. Jadi tenanglah hati dalam mencari rezeki. Kalau makna kata Allah tak bagi, bersangka baik dengan Allah. Kita dah hantar proposal dan sebagainya, usahalah, tuan-tuan. Tapi maknanya rezeki tak sampai juga, kita yakin mungkin perkara itu adalah hikmahnya. Mungkin kalau Allah beri kepada kita, kita akan lupa pada Allah, kita akan lalai sebab kekayaan yang sedia ada ni sudah cukup kaya. Mungkin ada orang yang sedang berhutang banyak, Allah beri pada orang ni. Kita nak projek tu, projek besar, tapi kita tak tahu Allah dia mengawal rezeki ini sudah ditentukan kepada hamba-hamba dia, tak bagi kepada kita. Mungkin ada orang lain yang lebih memerlukan. Kita reba, tuan-tuan. Dan bila kita reba, kita niat nak tolong orang, mungkin maknanya kita sangka baik, mungkin Allah nak tolong orang ni, dia banyak hutang, susah dan sebagainya, maka Allah nak tolong dia, kita bagi projek tu pada dia. Mungkin kita sangka baik itu dapat pahala pada kita. Itu pertama kata Imam Hasan Al-Basri, aku tenang dalam mencari rezeki sebab aku tahu pemilik rezeki yang ini Allah sudah siap semua sekali untuk aku, tuan-tuan. Kalau untuk aku pasti, kalau bukan untuk aku tak jadi, tuan-tuan. Jadi macam kita dengar ceramah bagi Rasul dekat ni masjid ni, tuan-tuan. Tak silap saya Qadhi Johor itu yang ceramah kat sini. Bagus perumpamaan dia tu, tuan-tuan. Dia cerita pasal apa? Pasal makan nasi, tuan-tuan. Makan nasi je, tapi nak cerita rezeki, tuan-tuan. Maksudnya nasi ini dia cerita apa? Daripada zaman Rasul ni, tuan-tuan. Bawa dah bungkus nasi ini dalam bekas bungkus, punya nak makan, tuan-tuan.
Jadi sampai rumah ni buka dah, nak makan dah tuan-tuan dah. Time-time nak makan, tiba-tiba orang ketuk pintu. Tuan-tuan dah. Dia bagi perumpamaan kalau rezeki bukan kita, tuan-tuan. Jadi time-time nak makan ni orang ketuk pintu. Tuan-tuan, hari nak buka, biarlah. Lah kali nak masuk dah tuan-tuan, tepuk tangan, buka juga pintu. Dan buka pintu tuan-tuan, sembang orang luar tu apa semua, ada kawan datang, tiba-tiba tuan-tuan nasi tu tanpa dia sedari, kucing makan habis tuan-tuan dah. Tak ada dah maknanya rezeki tu untuk diri dia. Jadi maknanya rezeki ni walaupun dah dekat mulut, kalau Allah kata bukan kamu, kucing punya lah tuan-tuan ya. Jadi kita kena faham gitulah tuan-tuan. Jangan kita kata nasi ni aku punya kan. Kalau Allah kata dah kucing punya tuan-tuan, kucing punya lah. Walaupun betul-betul nak masuk dah, tuan-tuan dah. Tiba orang ketuk pintu tak ada apa-apa lah tuan-tuan ya. Jadi perumpamaannya begitulah. Kalau memang rezeki kita, walaupun jauh dia akan datang. Tuan-tuan, rezeki ni dia tahulah pemilik dia. Jadi apa kita nak pusing? Bahkan kata Nabi SAW tuan-tuan, setiap ikan-ikan di laut tu telah ditulis nama siapa yang akan makan dia. Subhanallah. Punya halus pencaturan Allah Subhanahu Wa Taala kepada rezeki manusia. Nama ikan kat laut berjuta-juta tu dah ada dah nama tuan-tuan. Siapa yang akan makan dia dan sebagainya tuan-tuan. Duit pun ada juga tuan-tuan. Semua dah ada nama kita tuan-tuan. Kita ni hanya peminjam sahaja yang Allah letakkan nama-nama untuk Allah tengok amanah kita sejauh mana itu tuan-tuan ya. Yang kedua tuan-tuan, kata Imam Hasan Al-Basri, kata dia, aku tahu amal aku ini tak ada siapa yang melaksanakan. Tak ada orang boleh buat melainkan aku, maka aku sibuk melakukan. Hari ni tuan-tuan sibuk kita buat cari rezeki, kita siang malam tapi kita tak beramal kepada Allah. Sedangkan amal ni tak ada siapa-siapa boleh buat. Maknanya amal kita, kewajipan kita, kata Hasan Al-Basri, tak ada siapa yang nak buat, maka aku sibuk. Maknanya melakukan amal untuk diri aku sendiri tuan-tuan. Yang ketiga kata Hasan Al-Basri, tuan-tuan tulis ni, tak ingat ni tuan-tuan. Yang ketiga, aku tahu Allah sentiasa melihat aku. Aku yakin yang tu. Allah ni 24 jam aku ni. Ini rahsia zuhud Hasan Al-Basri bukan senang nak buat tuan-tuan ni. Tapi mudah-mudahan keberkatan terus majlis ilmu ni itu sama-sama saja doa kita boleh amalkan insya-Allah. Jadi aku tahu Allah melihat aku sepanjang masa, maka aku malu nak melakukan maksiat kepada Allah. Allah tengok ni. Dan Allah maknanya tahu nikmat yang kita sedang gunakan, nikmat dia. Malu aku dengan Allah tuan-tuan. Maksudnya Allah akan kata kepada kita, wahai hamba, mata yang kamu sedang tengok tu aku yang sedang bagi tu, kamu lawan aku. Hasan Basri dia pegang yang tu. Maksudnya dia ada sifat muraqabah tuan-tuan ya. Muraqabah ni maknanya dia sentiasa merasa diawasi oleh Allah. Kita semayang ni tuan-tuan mesti kena ada muraqabah. Tuan-tuan berdiri, tuan-tuan kena rasa sedang berdiri di hadapan siapa dan siapa yang sedang memperhatikan tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan alangkah duka ceritanya Allah bila kita semayang, kita tak rasa kita sedang berhadap dengan dia, bahkan kita bermain-main, kita semayang laju-laju, tak baca betul-betul. Kita semayang, kita kena semayang, kita tahu kita sedang berhadap di hadapan dia, berjumpa dengan dia dan dia sedang memperhatikan gerak diam kita dalam semayang tu. Kita sujud bagaimana, kita menyembah dia bagaimana. Maksudnya semayang ni berjumpa antara hamba dengan Allah secara berdepan tuan-tuan. Jadi maknanya merasakan perhatian Allah, jadi sentiasa buat baik dengan Tuhan, tak boleh melakukan maksiat. Hatta hati pun lalai, tahu Allah sedang tengok hati ni, sedang bercakap, hati ni sedang lalai, tak ingat kepada Allah, ingat pada perkara yang tak faedah, malu pada Allah. Nanti yang ketiga. Yang keempat kata Hasan Al-Basri, aku ini bahasa zuhud aku ialah yakni aku tahu kematian aku itu akan sampai bila-bila masa daripada saat ini, maka aku akan sentiasa untuk bersedia menghadapinya. Itu empat rahsia. Jadi bila empat perkara ni dipegang oleh Hasan Al-Basri, menyebabkan dia tak nak dunia, dia tinggal dunia. Bukan tinggal dunia ni tak ada dunia, ada dunia, tapi dunia ni bukan di hati, dunia ni untuk akhirat. Banyak-banyak dunia pun semua habis untuk mendapat pahala dan keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ada handphone kan, handphone ni kan dunia tuan-tuan, tapi gunakan untuk Allah. Share video-video ni saya buat live tuan-tuan. Sebab saya rasa rugi saya kalau saya mengajar tuan-tuan manfaat tentang ilmu ni untuk tuan-tuan saja. Jadi saya buat live setiap malam tuan-tuan ya, supaya orang di luar sana pun dapat manfaat yang jauh-jauh dan sebagainya gitu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan yang ada handphone, share pula video saya ni tuan-tuan. Tuan-tuan dapat pahala semua juga. Kita sama-sama tolong agama Allah, saling tolong-menolong itu tuan-tuan ya. Jangan pula
kalau aku share Ustaz Isyam dapat pahala, aku tak dapat. Tak tuan-tuan, tuan-tuan mendapat juga. Kalau kita fikir macam tu tuan-tuan, agama Nabi tak ada siapa nak sampai lah tuan-tuan. Dah kita fikir seorang-seorang, kita cemburu dengan Nabi, siapa nak sampaikan agama Nabi? Semua yang tuan-tuan buat pada hari ni, semua setiap apa yang kita buat, semua pahala kita balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunggak utama yang menyampaikan agama pada hari ni tuan-tuan ya. Kita cari juga pahala, tumpang pahala daripada orang. Macam Aimuni tadi kan, keberkatan dia, kita nak pahala dia baca Quran, dia ingat, kita tak ingat tuan-tuan. Tentang agama, maksudnya kita mungkin nak berada kat depan, kita mungkin kurang kemampuan, kita ada kemampuan yang lain. Saya ada kemampuan yang ni tapi saya lemah yang lain. Tuan-tuan tumpang pahala saya tumpang pahala tuan-tuan. Begitu mungkin tuan-tuan ni bertakwa, rajin sembahyang tahajud, saya tak begitu, saya tumpang doa tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doakan saya tuan-tuan. Saya Allah tak beri keizinan begitu, tuan-tuan ada kelebihan boleh baca Quran, niatkan untuk saya sekali. Begitulah tuan-tuan. Habislah tentang maknanya rahsia Zuhud Hasan Al-Basri. Jadi perkara yang kedua yang kita nak baca pada malam ni, pangkat zuhud ni. Pangkat pertama itu kita tengoklah tuan-tuan ni, yakni orang-orang yang bila hati dia cenderung nak kepada dunia, nak tambah kereta contohnya, nak tambah benda-benda yang tak ada keperluan lah, saja-saja nak seronok dan sebagainya, dia lawan. Dia lawan diri dia. Dia tahu kalau aku buat perkara ni habis duit aku, daripada aku habis 40,000. Tapi kalau habis ada perkara untuk agama, tak apa, tak ada masalah. Ustaz, saya nak besarkan rumah saya untuk apa? Untuk saya panggil orang datang kuliah rumah saya. Subhanallah, buatlah. Ustaz, saya tambah aircon rumah saya sebab apa? Nanti orang duduk rumah saya sejuk, Ustaz. Maknanya orang nak berkuliah. Tu tak apa, tak ada masalah. Saya nak buka pengajian kelas, tak apa. Macam mak saya tuan-tuan ya. Mak saya di kampung tu, rumah saya terbakar tahun 2000 saya kat Mesir. Melompat saya nak balik, habis tak ada tinggal rumah saya tuan-tuan. Mujurlah semua keluar rumah, tak ada orang. Rumah saya pernah ada sekali, tak ada tinggal lah, DJ tuan-tuan. Saya melompat nak balik, mak saya kata long tak payah balik, sambung belajar di Mesir. Saya kata doa banyak-banyak long kan. Saya ni faham mana ayah saya nak cari duit. Ayah saya gaji 800 tuan-tuan, kerja telekom, SPM tak ada orang dulu tuan-tuan. Tapi kita doa, masa tu orang suka ramai-ramai dapat 40,000 tuan-tuan. 40,000 dan kerajaan negeri masa tu dipegang oleh Nizam masa tu, dia bagi 40,000 dapat 40,000 buat rumah. Sampai sekarang ni tu rumah baru diri tu tuan-tuan. Jadi mak saya dibuat satu ruang besar tuan-tuan, besar. Dia kata, Umi kenapa buat gini? Umi nak panggil orang baca Yasin tu. Subhanallah, saya senyaplah. Jadi niat itu tak apalah tuan-tuan. Dia biasa buat usrah kat rumah tu baca Yasin dan sebagainya. Tu tak apa, itu bukannya kata nak dunia, tapi kita nak cari pahala akhirat. Tu tak apa, tak ada masalah itu tuan-tuan ya. Jadi nak pada dunia yang lebih-lebih, tak ada tujuan, saja-saja nak ikut nafsu, nak berlebih-lebihan, nak seronok-seronok, lawan. Itu baru permulaan zuhud. Belum zuhud lagi tuan-tuan, baru permulaan nak dapat zuhud. Nak panggil zuhud, belum zuhud lagi. Nombor 2 ni baru panggil zuhud. Pangkat yang kedua, yakni orang yang sudah mula dipanggil zuhud lah, bukan permulaan zuhud lagi tuan-tuan ya. Kita ni nombor 1 tuan-tuan, kita ni sebab kita ni cinta dunia banyak ni. Tengok orang tukar handphone, nak tukar handphone juga tuan-tuan. Tengok orang cat kereta baru, nak cat baru juga. Kita ni nak dunia banyak, tapi kita lawan lah tuan-tuan ya. Nak kata apa, kita semua sama belaka tuan-tuan kita. Nombor 2 ni tinggi sikit, bahawa liar hatinya daripada dunia, benci dia, tak nak dia dunia tuan-tuan. Dia tengok dunia ni tak nak, takut tuan-tuan, tak nak dunia tu yang saya sebut dengan tuan-tuan tadi lah, dunia yang tidak kepada akhirat. Jadi jangan hukum orang kaya tak zuhud, salah. Jangan gitu tuan-tuan. Kadang-kadang orang kaya lebih zuhud daripada orang miskin. Kadang-kadang orang miskin lebih kasih ke dunia daripada orang kaya. Kadang-kadang gitu tuan-tuan. Zuhud ni bukan tengok daripada harta benda luar, tak. Tuan-tuan gitu Nabi Yusuf kaya, Perdana Menteri Mesir tuan-tuan. Nabi Daud, kaya, bini dia lebih 100 orang. Nabi Daud tuan-tuan ya. Nabi Sulaiman suatu cerita kan tuan-tuan. Istana Balqis pun diangkatnya tuan-tuan. Kaya, tapi kekayaan itu sedikit pun tidak menjadikan hati mereka berpaling daripada Allah. Tak apa, kaya tak ada masalah. Dan rezeki Allah tentu kan masing-masing gitu kan. Jadi dia lari hati, tak nak dunia. Kalau dunia ada pun bukan untuk hati dia, bukan untuk dia kasih, untuk akhirat, untuk akhirat. Dia benci, dia jauh daripada dunia tuan-tuan ya. Dan tiada cenderung dia kepadanya. Dah lah, lari hati, cenderung pun tak ada. Dia tinggi tuan-tuan. Kita ni cenderung sama tuan-tuan. Tengok raya ni tuan-tuan, raya ni hampir yang kita tengoklah baju raya baru 3 lain, 4 lain, 10 lain tuan-tuan.
tuan jadi baju raya pun dah cukup jangan sampai 10 helai nak pakainya untuk tahun ni je, lepas tu simpan dalam lemari tuan. Kalau saya nak apa sampai kat sekolah kami memang kena pakai baju syut tu, kita ni kerja pejabat pakai baju pejabat langsung tak pakai, dia 10 helai kan tuan. Jadi dalam membazir tu yang tu dah boleh berlebihan dengan dunia. Kita cenderung ni tak ada cenderung pada dunia, ni yang ada zuhud ni tuan. Kerana apa? Kerana mengetahui ia akan bahawasanya tiada bisa menghimpunkan akan dunia dan akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Dia lari daripada dunia, dia tak jumpa pada dunia sebab hati dia ni nak ke akhirat. Dia tahu hati ni kalau ada dunia, akhirat lagi. Kalau kejar dunia, dapat akhirat macam mana? Jadi dia tak nak akhirat dia. Dia nak kasih dia kepada akhirat kekal tuan-tuan. Dia ke mana-mana pun hati kita ni tuan-tuan, kita kena jaga dia. Sebab syaitan ni dia akan membisikkan benda-benda yang akan melalaikan hati kita daripada tumpuan kita yang ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan ni tuan-tuan diusik ingatkan hati kita lah. Sebab tu kita kalau nak dapatkan Allah ni, kita nak kena sebut Allah banyak-banyak. Allah supaya kita bila sebut Allah banyak-banyak, kasih kita kepada Allah akan jadi akan cenderung lah tuan-tuan. Tapi syaitan ni dia akan lupakan kita kepada Allah dengan kemewahan dunia dan sebagainya, supaya maknanya bila ada dunia larilah kita daripada tumpuan kita yang ada akhirat. Jadi orang yang cinta akhirat, dia tak nak hati dia ada dunia, dia lari. Sebab apa? Sebab dia tak nak akhirat tu hilang. Tumpuan dia kepada akhirat tu hilang. Sebab tu tuan-tuan, hidayah yang Allah dah beri kepada tuan-tuan kena jaga tuan-tuan. Maksudnya kita yang dah ada rasa nak dekat pada Allah, takut pada dosa dan maksiat, sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk tahajud, untuk Quran, itu hidayah yang besar. Jadi tuan-tuan nak istiqamahkan hidayah yang ada tu, tuan-tuan kena jaga jangan bagi masuk racun-racun maksiat, kesibukan dengan dunia jangan. Nanti kalau kita biarkan hati kita syaitan curi, nanti Allah akan ambil tahajud kita balik. Allah akan ambil balik kita punya Quran. Tak sempat dah nak baca Quran. Kenapa Ustaz? Saya hari tu sebulan tu Allah, saya balik daripada umrah, Quran saya boleh baca Ustaz. Lo ni tak boleh lah tuan-tuan. Jawapannya masa kamu pergi umrah, kamu tak ada dunia, kamu lupakan dunia, maka Allah tolong hati kamu untuk ke akhirat. Tapi bila kamu balik Malaysia, kamu tak jaga. Bila kamu tak jaga, hilanglah buah kamu, hilanglah surban kamu, hilanglah jemaah kamu dekat surau dan sebagainya tuan-tuan. Sebab masa dekat Mekah kita memang lupakan segala-galanya. Sebab tu kalau orang yang pergi Mekah tuan-tuan, dibawa dunia, dia takkan dapat haji yang mabrur, dia takkan dapat umrah yang mabrur. Tapi kalau dia datang Mekah, betul-betul dia betul-betul nak jadi hamba ibadah kepada Allah, betul-betul dia akan dapat haji yang mabrur. Tapi kena jaga juga tuan-tuan. Balik Malaysia, jaga hati supaya cenderung kepada Allah tu sentiasa kekal. Kita tengok Ramadan. Kenapa Ramadan orang boleh istiqamah dan sebagainya? Sebab suasana Ramadan tu tuan-tuan, dengan bangun sahur, tahajud. Tapi keluar Ramadan dah tak ada dah tuan-tuan. Bahkan kadang-kadang kita nak puasa ni, Isnin Khamis ni tuan-tuan, sekali setahun pun jenuh tuan-tuan. Nak puasa lepas Ramadan tu tak ada langsung kali tuan-tuan. Kita puasa Ramadan je tuan-tuan. Semangat puasa tu hilang. Sebab apa? Sebab bila keluar daripada Ramadan, kita dah jaga hidayah yang Allah bagi tu. Amalan-amalan yang kita duk buat tu, kita dah sibuk dengan dunia balik dah. Kita dah lalai habis begitu. Jadi hidayah yang Allah bagi jaga. Jadi orang yang zuhud ni nak akhirat ni, dia jaga yang tu. Jadi dia tak nak hati curung kepada dunia dan sebagainya, sebab dia nak jaga hati yang Allah beri kepada akhirat. Sebab tu hati dia tak jauh pada dunia dah, hilang dah, tak ada perasaan dah. Sebab kuat dia cinta kepada akhirat ini, menyebabkan adanya dia tak nak dunia ni masuk, dia tak nak benda tu hilang. Kena jaga hidayah, kena jaga ya. Sebab tu kalau kita kata Ustaz, nak jaga hidayah Allah ni, nak jaga pemberian Allah sampai bila? Imam Ahmad anak ditanya, Imam Ahmad bin Hanbal, wahai ayahku, sampai bila aku nak jaga nafsu aku ni, aku nak jaga diri aku? Kata Imam Ahmad, sampai mati. Selagi mana belum Allah tarik nyawa, jagalah diri kamu. Jangan kamu biarkan hati kamu dengan dunia dan sebagainya. Sebab syaitan 24 jam dia tak berhenti nak menghasut kamu supaya tinggalkan Allah, tinggalkan akhirat, tinggalkan Quran, sibuk dengan dunia. Dia 24 jam. Dan banyak-banyak minta tolong dengan Allah. Hanya Allah boleh tolong kita, selamatkan kita daripada syaitan dan nafsu. Kita banyak bersuah pada Allah. Kalau tanpa Allah, tak boleh tak boleh. Kena bersuah pada Allah juga. Bila tuan-tuan, ya Allah tolong aku 24 jam dalam redha-Mu, doa gitu tuan-tuan ya. Ya Allah jaga aku 24 jam dalam redha-Mu, insya-Allah kecenderungan tuan-tuan pada maksiat tawar, Allah akan bagi kita. Tapi kena bersuah gitu 24 jam niat hati, ya Allah aku minta kau letakkan aku dalam redha-Mu sepanjang hidup aku. Minta gitu tuan-tuan ya.
Jadi bukan nak dalam redha Allah dan semayang saja, bangun tidur sampai tidur balik sentiasa Allah redha, Allah redha, Allah redha, minta Allah bimbing kita. Bila Allah tolong kita, manusia nak rasa tahu. Kalau kita nak tengok YouTube tu rasa sekat hati. Lepas tu macam kita dia rasa berat. Kalau tak minta tolong Allah, rasa senang syaitan ganggu kita. Dia gini tuan-tuan, kita ni lemah. Kita ni antara persimpangan, sama ada kita ni akan ikut malaikat, ikut penunjuk Allah, ataupun kita ikut syaitan, ikut nafsu. Dan jadi bila syaitan nafsu dapat ambil kita, Allah tinggalkan kita. Ada konsep tu gitu. Kita tengah-tengah. Tapi bila Allah malaikat pegang kita, syaitan akan tinggal. Sebab syaitan dengan malaikat tak boleh sama. Di mana ada syaitan, di situ akan hilang malaikat. Di mana ada malaikat, di situ syaitan akan lagi. Sebab dua makhluk ni tak boleh bersatu dalam hati manusia. Kalau ada, dia akan bergaduh. Dia tak boleh cahaya dengan kegelapan, tak boleh. Sebab tu Nabi SAW kata satu hari, Nabi ni tuan-tuan, dia tengok Sayyidina Abu Bakar ni kena dikata oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin ni kata Sayyidina Abu Bakar macam-macam. Kau ni gini lah, bodoh lah ikut Muhammad dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar ni senyap je tuan-tuan. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni senyap je tuan-tuan. Senyap. Jadi Nabi datang. Nabi duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar. Nabi senyum tuan-tuan. Nabi senyum je. Jadi Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi datang, dia mula malu. Kalau Nabi datang ni aku malu ni, kalau orang musyrikin ni duk kata-kata aku. Dia pun balas nak tunjukkan dia ni maksudnya bukan lemah. Dia balas. Bila balas tuan Nabi bangun tuan. Nabi bangun tinggalkan Sayyidina Abu Bakar. Jadi muka Nabi ni berubah marah tuan. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa tinggalkan aku? Aku ni dikata oleh kaum musyrikin ni. Kata Nabi SAW, tadi kata Nabi, masa kamu dihina oleh kaum musyrikin, kata Nabi, aku tengok malaikat ramai datang memberi pahala, mendoakan rahmat bagi kamu. Kamu diam, kamu sabar. Bahkan malaikat mendoakan keburukan kepada orang yang mengata kamu. Kan? Maksudnya dengan kesabaran Sayyidina Abu Bakar. Tapi bila kamu balas, aku nampak malaikat lagi, syaitan datang tau. Aku tak nak. Maka Nabi pun bangun sebab syaitan datang. Jadi Sayyidina datang, bila syaitan datang, malaikat lagi. Bila Allah ada, Allah selamat. Jadi kita ni minta tolong dengan Allah. Dan Allah jaga kita, Allah selamat. Jangan pegang aku boleh. Jangan tu syaitan. Tu hujung tak boleh kata Itu yang betul punya tuan-tuan Itu yang betul punya tuan-tuan Jadi sekadar itulah, banyakkan. Ini bukan senang nak suruh ni tuan-tuan. Payah tuan-tuan Allah boleh tolong kita. Kita kena nampak manfaat mudarat bukan datang daripada kita. Allah. Taufik hidayah Allah. Ni tauhid kena buat. Betul-betul ni Allah tolong kami. Insya-Allah. Allah akan beri kita rasa hati yang kuat insya-Allah. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kita belajar pada malam ini menjadi panduan untuk tuan-tuan pegang dalam kehidupan tuan-tuan untuk kita amalkan insya-Allah. Saya mohon maaf kekurangan. Mudah-mudahan Allah bagi kelemahan saya dan bagi kelemahan kita semua insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.